أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, buku surat 19, bagi bawah sekali. Surat 19 bagi bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun dalil kaya daripada zat tempat ia Allah berdiri. Adapun dalil kaya, yakni terkaya Allah, lepas Allah, tidak berhajat Allah daripada zat. Mana zat ni? Tempat ia zat berdiri. Tempat ia zat berdiri, yakni berdiri padanya pada tempat. Berdiri yakni berdiri padanya, ini pada tempat. Maka kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia Allah kepada zat, nescaya adalah ia Allah sifat. Kerana bahawasanya tiada ada, kerana bahawasanya tiada ada yang berkehendak kepada zat itu melainkan sifat. Dan sifat itu tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani, iaitu sifat ma'ani, sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Mana seperti kudrah dan iradah. Dan tiada bersifat pula dengan sifat maknawiyah, iaitu sifat makniyah, sifat subutiyah, sifat yang bangsa subut, yang bangsa sungguh. Melazim ia sifat maknawiyah bagi segala sifat ma'ani. Mana sifat maknawiyah? Seperti qadiran dan muridan. Seperti qadiran dan muridan. Qadiran, hak betulnya kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan, anak gitu. Hak betul kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan. Sebab qadirun muridun tu nama bagi zat yang bersifat dengan kudrah, nama bagi zat yang bersifat dengan iradah. Qadiran ay zatun muttasifun bil qudrah, zat diri Tuhan
yang bersifat dengan kudrah, itu qadirun. Di sini kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran barulah kena kepada sifat maknawiyah. Sebab dahulu ketika membicarakan sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sudah ada pembetulan. Dahulu ketika membicarakan kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sudah dibicarakan. Hak di muka surat 12 dahulu. Di muka surat 12 bagi atas sekali. Dia dalam matan Ummil Barahin, muka surat 11 baris yang ke-6 daripada bawah. Dicomel tu dalam matan Ummil Barahin tu. Summa sab'u sifatin, kemudian wajib atas mukallaf mengetahui akan 7 sifat. Tu sama dinama akan dia akan 7 sifat di muka surat sebelah dahulu. Di muka surat sebelah. Surat sebelah tu matan dia baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Summa sab'u sifatin, kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat. Tusamma sifatan maknawiyatan, dinama akan dia akan 7 sifat, sifat maknawiyah. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran. Itu comel. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan. Wa muridan atas pada qadiran. Wa muridan ay wa kaunuhu ta'ala muridan. Wa aliman ay wa kaunuhu ta'ala aliman. Itu dalam matan Ummil Rahim tu. Wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Mana dalam matan Ummil Rahim 7 sifat maknawiyah. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran. Dalam matan Ummil Rahim. Saya tinggal sikit. Summa sab'u sifatin tusamma sifatan maknawiyatan wahia mulazimatun lisab'il ulad. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran. Tapi di huraian dia di muka surat 12 baris atas sekali. Di surat 12 baris atas sekali tu. Maka qadirun artinya yang kuasa, melazimkan kudrah. Cuba tak? Maka qadirun pada huraian tu, artinya arti qadirun yang kuasa. Itu yang kuasa. Siapa yang kuasa? Zat Allah yang kuasa. Bukan kena pada sifat, kena pada zat Allah yang kuasa. Lepas tu dia ada nombor 3 tu. Nombor 3 tu dia ada nota kaki. Dia ada nombor 3 nota kaki tepi tu. Katanya, kata musannif, maka qadirun, maka aulanya, hak aula dia dikatakan maka kaunuhu qadiran. Tu aula dia. Kan dalam tulis maka qadirun. Maka qadirun bawah tu pula dan muridun, bawah tu lagi dan alimun dan hayyun dan sami'un. Yang aulanya ni orang panggil apa ni? Beradab. Taklah kata hak betulnya. Ni kata yang aula, yang utama dianya kaunuhu qadiran lah. Sebab dalam matan Ummil Barahin tu
wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran. Demikian lagi pada barang yang kemudian dikatakan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman. Ada kaunuhu sebab kod depan tu, dan muridun dan alimun dan hayyun, sama juga tu. Awalnya kena tambah kaunuhu, kerana iaitulah kaunuhu itulah yang sifat maknawiyah. Adapun qadirun dan muridun dan alimun, iaitu semata-mata asma' jua, semata-mata nama jua, semata-mata asma' jua, semata-mata nama jua. Qadirun, muridun, atau semata-mata asma' jua, semata-mata nama bagi zat yang bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi hak nata kaki nombor 3 tu comellah tanda sikit lah, sebab dalam kitab-kitab yang lain pun ada juga pasal ni. Sifat maknawiyah bukan kaunuhu ta'ala qadiran, qadirun, muridun. Jadi kalau jumpa qadirun, muridun, aulanya tambah kaunuhu ta'ala qadiran. Sebab kerana iaitulah kaunuhu itulah yang sifat maknawiyah, itu sifat. Adapun qadirun dan muridun dan alimun, maka itu semata-mata asma' juga, semata-mata nama bagi zat yang bersifat dengan kudrah, nama bagi zat yang sifat dengan iradah. Macam kita, contohnya kita, kalau pergi pada kita yang gagah, contohnya kita yang gagah tu bukan sifat. Yang gagah tu sifat ke ni zat kita yang gagah? Yang gagah ni nama bagi zat yang ada sifat gagah. Yang tahu tu sifat ke nama bagi zat yang ada sifat ilmu. Yang hidup tu sifat ke nama bagi zat yang ada sifat hayat. Ada ni. Dah contoh kita tadilah, yang gagah tu sifat. Ada tak sifat gagah yang ada di tubuh kita? Yang gagah tu nama bagi satu zat, satu diri yang ada sifat gagah. Itu bukan sifat. Hak sifatnya mana? Sini kaunuhu tu sifat, bukan qadirun, muridun, bukan. Jadi sini ni dia kena baik, kena bertepilah. Seperti qadirun dan muridan, tulis seperti kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan. Sebab dia dalam kitab-kitab yang lama tak jauhilah, dia ada, dia tinggal kaunuhu. Ni macam bila tu dayah kita ni lah, Musa 12 tu dia tinggal kaunuhu, disebut maka qadirun. Apa qadirun? Arti qadirun yang kuasa. Yang kuasa apa makna yang kuasa? Zatun muttasifun bil qudrah, zat Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Jadi gitu. Kita sekarang bukan nak bicara zat Tuhan, nak bicara sifat Tuhan. Qadirun kena kepada zat Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu bicara zat. Sekarang kita bicara sifat 20. Kita bicara sifat 20. Maka sifat kena kepada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Contoh kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, dia ada hak nipis macam ni, macam Bidayatul Hidayah. Dia ada hak tebal. Hak nipis itu, dia tepi itu ada kitab Ad-Durrun Napih, kitab Tasawuf Haqiqah. Sekarang tak boleh baca kitab tu.
Itu kitab yang dalam, yang perlu pada perincian daripada guru yang mursyid. Arti kitab tu dibenarkan, diterangani. Jadi di dalam tu Hidayatus Salikin, di tepi tu kitab Ad-Durrun Nafis, 2 dalam 1. Tak, beli 1 boleh 2 kitab. Itu hak nipis. Hak tebal, tepi dia kosong, tak ada kitab lain. Jadi mudah kita buat catatan. Ni macam kitab Bidayatul Hidayah ni lah, tepi kosong, ada ruang banyak kita boleh buat catatan. Kalau Hidayatus Salikin nipis itu tak ada ruang kita nak buat catatan, sebab di tepi tu penuh dah kitab lain tepi tu. Hak Bidayatul Hidayah ni, hak ada tepi-tepi tu nota kaki. Adalah tepi tu sikit-sikit kan, itu nota kaki. Dalam Hidayatus Salikin tepi tu bukan nota kaki, kitab lain tepi tu, tak ada ruang nak catatan. Kitab Hidayatus Salikin nipis, ayat Quran, hadis Nabi ke tak ada bagi. Tak ada bagi. Doa-doa ke tak ada bagi. Adapun Hidayatus Salikin yang tebal, tulisan dia besar sikit. Kemudian ayat Quran ada bagi, hadis Nabi ada bagi, doa-doa ada bagi. Senang kita nak baca. Saya mengaji dahulu kitab Hidayatus Salikin tu pakau nipis. Hak tebal tu tak tahulah masa tu ada ke tidak. Tak tahu masa tu ada hak lain. Kalau tahu mungkin ambil hak tebal, sebab nipis nak catat tu tak ada ruang. Tapi masa tu tak tahu ada ke tak lagi, tak tahu. Kitab hak tebal tu lah. Kalau dalam hak nipis, dia ada sifat 20 dalam Hidayatus Salikin tu. Dalam Hidayatus Salikin dia ada bicara bab ilmu, panjang bicara bab ilmu. Lepas tu masuk akidah. Lepas tu masuk ta'at zahir fiqh. Dia gitu. Kemudian pergi pada maksiat zahir. Hak 7 anggota tu, mata, telinga, lidah, perut, farah, tangan, kaki. Lepas tu dimulai dengan 7 sifat kecelaan, 10 sifat kecelaan dalam tasawuf. Kemudian 10 sifat kepujian dalam tasawuf. Jadi dalam tu ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf dalam Hidayatus Salikin. Tapi di awalnya panjang bicara bab ilmu. Apakah ilmu yang bermanfaat, manakah ilmu yang wajib fardu ain kita pelajari, mana ilmu yang fardu kifayah. Kemudian kita belajar tu niat betulnya macam mana. Niat belajar niat betulnya macam mana. Buat kena betul. Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, buat betul, niat kena betul. Tapi nak niat betul tu buat kena betul dulu, barulah pergi pada niat macam mana. Belajar kena betul, susun tauhid, fiqh, tasawuf, utamakan fardu ain, baru fardu kifayah. Belajar macam mana dah, ikut aturan. Niat belajar, apakah niat yang betul? Niat belajarnya niat betul untuk beramal, untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu niat itu. Nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Jahil yang diserupakan dengan kelam, gelap. Pada ni dipanggil kelam jahil. Mana apa kelam jahil? Jahil yang diserupakan kelam, gelap, raba-raba, tabu itu. Itu niat betul lah. Dalam kitab Hidayatus Salikin tu, ini biasa kapung-kapung orang dulu tak akan tinggal kitab Hidayatus Salikin. Dalam kitab Hidayatus Salikin bicara bab sifat 20. Ni kita nak cerita bab sifat 20 sampai ke sifat 14. Kalau hak nipis dan ke-13 qadirun, ke-14 muridun. Dia qadirun muridun. Hak nipis, hak lama, cetakan lama. Hak tebal, cetakan baru. Dan ke-13 kaunuhu ta'ala qadiran. Itu betul. Kaunuhu tu betul. Dia ada baiki dah kemudian. Dia ada baiki kemudian. Asalnya Hidayatus Salikin tu dan ke-14, ke-13 kalam. Dan ke-14 qadirun. Dan hak tebal dan ke-14 kaunuhu ta'ala qadiran. Nak gitu lah. Mana kalau jumpa kitab-kitab lama, sifat yang ke-14 qadirun, mana kena catat yang aulanya
kaunuhu ta'ala qadiran, sebab kaunuhu itulah sifat bagi Allah Ta'ala. Adapun qadirun nama bagi zat yang bersifat dengan sifat kudrah. Qadirun nama bagi satu zat yang bersifat dengan kudrah, yang kuasa. Yang kuasa, yang kuasa tu siapa? Yang tu bukan zat, bukan diri. Yang tu betul tak dia? Yang gagah. Siapa yang gagah? Orang itulah yang gagah. Yang gagah tu nama bagi seseorang yang ada sifat gagah di tubuh dia. Tu yang gagah. Yang gagah tu bukan sifat. Yang gagah tu tuang dia. Gagah tu sifat lah. Yang gagah nama bagi zat, bagi seseorang yang ada sifat gagah. Jadi kalau qadirun, muridun, kena tambah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Adapun dalil kaya daripada zat, dalil kaya ni terkaya Allah, lepas Allah, tidak berkehendak Allah daripada zat. Zat mana ni? Ni badal kepada zat. Zat tempat. Ia Allah Ta'ala berdiri, yakni berdiri padanya, pada zat. Apakah dalil terkaya Allah daripada zat? Ini dalil kepada makna yang pertama bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Hak atas dia tu kan, hak atas dia artinya telah terdahulu makna qiyamuhu ta'ala binafsi itu. Apa dia qiyamuhu ta'ala binafsi? Iaitu kaya ia, lepas ia Allah, daripada zat dan daripada yang menjadi akan dia. Dia qiyamuhu ta'ala binafsi ni ada dua makna. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, itu dipanggil terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita. Qiyamuhu binafsi, qiyamuhu ta'ala binafsi, terjemahan dia keadaan Allah Ta'ala, terjemahan dia berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsi? Dalam matan Umi Barahim terdahulu, la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin, dengan bahawa tidak berkehendak Allah Ta'ala kepada mahallin, kepada tempat, yakni zatin yakumu biha, kepada zat yang berdiri ia Allah dengannya, dengan zat itu. Wala mukhassisin, ay wala yaftakiru ila mukhassisin, ay ila mujidin, tidak berkehendak Allah kepada yang menjadi akan di akan Allah. Itu dua makna kepada qiyamuhu binafsi. Terjemahan berdiri Allah dengan sendiri, maknanya tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak pada yang menjadi. Itu dua makna. Tidak berkehendak Allah kepada zat, tidak berkehendak Allah kepada yang menjadi. Makna yang kedua mudah. Makna yang pertama tu dia kena mikir sikit. Makna yang kedua mudahlah. Tidak berkehendak pada yang menjadi. Sebab apa? Dah Allah kidam kan? Allah kidam. Allah sedia. Ada Allah, ada sedia kala. Tidak ada permulaan bagi ada Allah. Apabila ada Allah sedia kala, tidak ada permulaan bagi ada Allah. Adakah Allah berhajah berkehendak pada yang menjadi? Taklah. Yang berkehendak pada yang menjadi kita. Sebab kita ni baru, asal tak ada. Maka berkehendak kepada Allah menjadi akan kita, sebab kita baru. Adapun Allah Ta'ala ni ada sedia kala, bersifat-sifat kidam. Bila ada Allah sedia kala, maka tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Itu makna
qiyamuhu binafsi, makna yang kedua tu mudah. Makna yang pertama tu, tidak berkehendak Allah kepada zat, kepada tempat berdiri Allah padanya. Tidak berkehendak kepada zat. Itu makna yang pertama. Sebab apa tidak berkehendak kepada zat? Sebab Allah zat, diri Tuhan. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat yang lain adalah sifat. Sifat berkehendak kepada zat. Sebab sifat-sifat ni maqama bi ghairi, barang yang berdiri di yang lain, itu sifat. Adapun zat maqama bi nafsi, barang yang berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak pada zat yang lain. Tu contoh kita tu. Ni zat diri kita, tubuh kita. Di zat kita ada sifat kudrah, tenaga. Di zat kita ada sifat kudrah, ada tenaga. Di zat kita ada sifat hayat. Jadi kita ni zat, tubuh kita ni zat. Adakah zat kita berkehendak pada zat yang lain? Tak. Zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab kita zat. Cuma oleh kerana zat kita ni berbentuk bertongkol, berkehendak kepada ruang yang kosong. Tu je lah. Zat kita nak ke bumi. Nak ke bumi tu tarikan graviti. Naik ke atas tak ada lah nak ke buminya. Jadi zat kita ni tidak berkehendak kepada zat yang lain. Ada pun sifat kudrah, tenaga tubuh kita ni, memang kudrah tu berkehendak berada di satu zat. Allah letak sifat kudrah di zat tubuh kita. Memang sifat kudrah berkehendak kepada zat tubuh kita. Contohnya zat gula tidak berkehendak pada zat yang lain. Adapun sifat manis, dia nak duduk di zat gula. Sifat manis tak duduk suku. Boleh pergi kedai. Pergi kedai, minta ke tuan kedai, saya nak sifat manis je. Zat gula saya tambah. Pening tuan kedai. Tambah. Zat gula tambah. Mak tahu mari nak beli ke apa? Nak beli sifat manis. Mak tahu kedai nak macam mana? Tak boleh. Sifat manis dia kena ada di zat gula. Tak boleh nak pisah. Sama juga. Garam satu zat, satu diri yang tidak berkehendak pada zat yang lain. Sifat masing berkehendak kepada zat garam. Jadi bila zat tidak berkehendak pada zat yang lain, yang berkehendak pada zat adalah sifat. Allah zat ke Allah sifat? Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan itulah yang ada di zat Allah. Sifat kesempurnaan itulah yang berdiri di zat Allah. Adapun zat Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Memang itu pegangan kita. Allah, kita sebut Allah, kita bicara Tuhan. Allah tu asma, tapi tak apalah, kita sebut Allah pun tak apa. Tapi tak boleh kuat sangat. Allah bukan Tuhan. Dia bukan jauh. Allah bukan Tuhan, tapi jangan kuat sangat, spekar kuat. Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dengar kat luar Allah bukan Tuhan, sihat. Benda ni sihat kena lipuk jawapan dia. Keluar fatwa sesat lagi menyesatkan. Susah pula ini. Allah nama bagi zat Tuhan. Zat Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi Allah tu asma' lah. Kita ni kadang-kadang kan, Ar-Rahman nama bagi Allah, Ar-Rahim nama bagi Allah. Allah ke Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke sama nama belaka tu. Kan kita kan, Ar-Rahman nama bagi Allah, Ar-Rahim nama bagi Allah. Dah Allah pun nama juga, Ar-Rahman pun nama juga, Ar-Rahim pun nama juga. Allah ke Ar-Rahman ke Ar-Rahim nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tapi kita cakap gitu tak ada salah apa. Kita cakap
Ar-Rahman nama bagi Allah. Walau Allah pun nama juga.